Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan perbincangan kita hari ini dengan melihat contoh 6. A single acting single cylinder positive displacement pump is used to drain an excavation. The pump has a bore of 150 millimeters and a stroke of 400 millimeters. The suction and discharge pipes are both of 50 millimeter diameter. The suction pipe being 2 meter long and the discharge is 6 meter above the level of the water excavation. The suction lift to the pump is 1.5 meter in the absence of any air chamber on either pump suction and discharge. Calculate for A and B the absolute pressure head in the cylinder at the start and at the middle of each stroke if the pump drive is at 0.2 revolution per second and may be assumed to be simple harmonic. Also determine the maximum pump speed if separation is to be avoided on the piston face. Assume a friction factor of 0.01 for both pipes and atmospheric pressure of 10.3 meters of water and a fluid vapor pressure of 2.4 meters. So dalam soalan ini dia beri satu soalan yang lengkap, maknanya di peringkat atas ini kita diterangkan dengan apa nama tu, specification pump. Saya rasa saya tak perlu ulang, pelajar boleh faham. Kemudian cuma yang pelajar mungkin terkeliru ialah berkenaan dengan suction lift to the pump is 1.5 and the discharge is 6 meter above the level of water. Okay, so yang ni nanti kita akan lihat gambar rajah. Kemudian diberi di sini nilai rotation adalah 0.2 revolution per second. So yang ini kita kena faham kerana unit dia adalah dalam second, bukan lagi revolution per minute. Okay, so yang ni kita kena faham yang ini. So kemudian saya rasa pelajar pun dah boleh agak. So dia tanya determine the maximum pump speed if separation is to be avoided, tetapi dia tak beri perkataan safe pressure dan sebagainya. Dia beri kita satu perkataan a fluid vapor pressure of 2.4 meter. Jadi 2.4 meter inilah nilai pressure head yang perlu kita ambil untuk mengelakkan separation berlaku. Kenapa kadang-kadang dia pakai perkataan a fluid vapor pressure? So idea dia mudah. Kita katakan kita ada piston di sini. Okey. Okay, kalau piston ini bergerak terlalu laju ke kanan, kita kata menyebabkan air di sini daripada mula-mula dia penuh di sini, tiba-tiba oleh kerana air mempunyai density yang berat, maksudnya density yang besar, 1000 kg per meter padu, maksudnya 1 tan. 1 meter padu air adalah 1 tan. Saya tak jangka kita boleh mengangkat air 1 meter padu. Okey, kerana ia adalah seberat 1 tan. Okey. So jadi kita kata bila piston ini bergerak terlalu laju, menyebabkan nanti air akan ketinggalan di sini. Dan di sini sebenarnya akan membentuk vacuum. So vacuum di sini sebenarnya maknanya bukanlah fully vacuum kerana apa? So kita boleh imagine bahawa akan ada molekul air di sini yang akan meruap di dalam vacuum ini. Oleh itu kawasan ini akan menjadi keadaan, kita kata akan menjadi fluid vapor. Itu sebab di dalam keadaan yang soalan yang seperti ini selalunya dia tak pakai vacuum pressure. Dia akan beri fluid vapor pressure of 2.4 meters. Kerana kita kata dia bukanlah vacuum 100%, kita kata air dah mula meruap, molekul ni akan keluar dan menjadikan fluid vapor. Maknanya bendalih di situ mula vaporize dalam keadaan kita kata ruang kosong yang terhasil. Okay, itu apa yang dimaksudkan di dalam soalan. So seterusnya ini adalah gambar rajah tersebut. So jadi di dalam gambar rajah itu yang saya nyatakan mungkin pelajar terkeliru ialah diberi 1.5 adalah suction head, maksudnya jarak daripada permukaan air sehinggalah ke titik tengah piston. Tetapi dalam soalan dinyatakan air diangkat setinggi 6 meter. So maksud 6 meter ini ialah kita kata total length daripada permukaan air di bawah sehinggalah kepada outlet di atas. Oleh itu membawa maksud delivery head ialah 4.5 kerana ini adalah delivery head
Okay, so jadi kat sini kita kata head of delivery hanyalah 4.5 meter sahaja. Okay, so kemudian kita kata kita pergi kepada a general expression for the absolute head in cylinder during the suction stroke may be written as this one. So yang ini saya rasa saya dah terangkan dahulu. Maksudnya kita kata kita kata absolute head in the cylinder. Sebelum ini kita nyatakan bahawa di dalam suction kita memerlukan vacuum. Oleh itu nilai yang kita buat adalah atmospheric pressure kita tolak dengan semua parameter. Okey, tetapi di dalam soalan yang sebelum ini, kita hanya menolak dengan suction head dan juga acceleration head. Tetapi di dalam soalan ini, oleh kerana soalan ini adalah soalan yang kita kata full version, maksudnya semua parameter ada, kita perlu juga menolak dengan friction head. So maksudnya kita tambah lagi satu item iaitu friction head. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena pertama, kita kena mengira semua sekali ini. Maksudnya suction head, acceleration head dan juga friction head dan kita tolakkan dengan nilai atmospheric pressure. So selalunya atmospheric pressure diberi dalam soalan. So dalam soalan ini diberi sekitar 10.3 meter of water. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan simple harmonic? So simple harmonic means the movement of piston can be represented by sinus wave line. So maksudnya selalunya kita akan anggap pergerakan tersebut kita boleh represent dengan rumus yang kita buat. Itu sebab rumus yang kita perkenalkan di peringkat awal mempunyai nilai sin dan cos. Kerana kita beranggapan bahawa sekiranya kita plot perkara tersebut, kita boleh dapat ia seolah-olah sinusoidal wave. So jadi seolah-olah bentuk seperti itu. Okay, so yang ni saya rasa awak pun faham. Kalau bentuk macam gini, okay, adalah bentuk sin dan kalau bentuk daripada sini ke sini adalah cos. Okay, jadi dia adalah sinusoidal. Okay. So sekarang kita pergi kepada cylinder head at start of suction stroke. So di dalam suction stroke kita tahu ini adalah piston. Okay, suction stroke membawa maksud bermula di sini. Okay, di sini adalah kita kata beginning. Kat tengah ini adalah middle dan di sini adalah end. So di dalam beginning di sini kita mengatakan bahawa had laju kita kata ia bermula dengan kosong. Atmospheric pressure kita kata ia adalah 10.3. Suction head adalah 1.5. Okey, kesemua nilai ini kita boleh dapat daripada soalan. So suction head kita boleh pelajar faham bahawa ia adalah jarak di antara air dan juga center line untuk piston di dalam suction region. Okey. So kemudian dalam acceleration suction kita kata kita ada rumus ini. Okey, kita ada di dalam nota, so pelajar boleh refer rumus tersebut dan apa yang perlu kita buat, kita kena isikan nilai tersebut untuk kita dapat jawapan. So kalau kita isi nilai tersebut, at suction di sini, at start, kita tahu angle-nya adalah kosong. Oleh itu omega T sama dengan kosong akan menghasilkan cos omega T sama dengan 1. Oleh itu kalau kita masukkan semua sekali nilai, kita boleh mendapati bahawa suction di sini, acceleration for suction adalah 0.579 meter. Okay, so kemudian kita kata, kerana di dalam rumus ini, kita perlu mengira acceleration dan juga mengira friction. Okay, oleh kerana di dalam soalan ini tidak mempunyai air vessel, oleh itu rumus untuk mencari friction memadai untuk kita menggunakan rumus ini. Maknanya bukan rumus yang kita gunakan di dalam flow in pipe kerana tidak ada air vessel. So rumus ini pelajar boleh dapatkan daripada nota dan kita masukkan nilai. Okay, cara untuk memasukkan nilai ialah kita tentukan dulu apakah angle tersebut. So di dalam at the beginning angle-nya adalah kosong. Okay, dia akan menghasilkan nilai sin kosong. Kerana sin kosong sama dengan kosong, cos kosong sama dengan 1. Oleh itu berhati-hati apabila menggunakan trigonometri.
Okay. So sin kosong menghasilkan kosong menyebabkan kita boleh membuat kesimpulan friction at suction adalah kosong. So yang ini pun saya rasa pelajar boleh nampak bahawa pada permulaan pergerakan friction tidak ada lagi. Oleh itu kita masukkan ke semua nilai tersebut. Okay, kita masukkan nilai atmospheric pressure 10.3, suction head 1.5, acceleration at suction 0.5 dan friction at suction sama dengan kosong. So kita dapat, kita kata pressure at the beginning adalah 8.221 meter of water. Okay, yang ini okey, so seterusnya kita mengira untuk end of suction stroke. Okey, di dalam end of suction stroke, kita dapati bahawa angle sama juga dengan 180 ataupun sama dengan pi. So ini akan menyebabkan cos menjadi negatif 1. Dan seterusnya kita boleh mengira, kita boleh dapati bahawa, maksudnya pelajar boleh mengulangi pengiraan ini semua sekali. Kita boleh dapati bahawa acceleration at suction head di sini ialah negatif 0.579 dan friction pada saat akhir juga akan bernilai kosong. Oleh itu kita masukkan di sini atmospheric pressure 10.3, suction head 1.5, ketinggian daripada air sehingga ke center line kepada piston pump. Acceleration head kita masukkan negatif 0.5. Jadi simbol di sini adalah negatif dan positif. Negatif dan negatif menjadi nilai positif. Dan sekali lagi friction sama dengan kosong. So kalau kat sini kita dapati bahawa nilai menjadi 9.379 meter. Jadi dan kita kena ingat yang ini sebenarnya ini adalah di dalam keadaan pengiraan absolute. Okey, so maknanya dalam absolute head. Okey. Kerana kita mengambil nilai atmospheric pressure sama dengan 10.3 meter. Maknanya kita tak anggap atmospheric pressure sama dengan kosong. Okey, so di sini kita kata kita kena faham pengiraan ini sebenarnya adalah mengira kita kata absolute head ataupun pressure. Kalau kita ingat di dalam soalan seterusnya sebelum ini, kita sebenarnya adalah mengira pressure yang ada di dalam piston. So jadi apabila mengira di dalam piston, kita kata pada permulaan kita kata pada keadaan vacuum kita kata tidak ada air, so pressure adalah kurang. So apabila at the end of the suction stroke kita kata air telah bertambah, oleh itu pressure adalah tinggi. So kita kena ingat bila pressure tinggi membawa maksud kita kata air boleh bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Itu ideanya. Okey, so kemudian kita akan melihat okey. So kita juga mengira pengiraan di dalam mid suction stroke. Maksudnya at the middle. So dalam at the middle ni kita kata masih juga sama. Pressure ATM 10.3, suction head adalah 1.5 dan acceleration adalah rumus ini. Cuma kita kena masukkan apakah angle pada keadaan mid stroke. So maksudnya angle pada keadaan mid stroke adalah 90 darjah ataupun pi per 2. So ini akan menghasilkan cos sama juga dengan kosong. So kita boleh menulis sebagai acceleration head for suction sama juga dengan kosong. So kemudian kita mengira apakah friction pada mid stroke ataupun di tengah-tengah. Kita masukkan lagi nilai theta sama juga dengan 90 darjah atau omega t sama dengan pi per 2. Oleh itu sin omega t sama dengan 1. So kat sini bagaimana untuk mendapatkan idea satu, yang paling mudah sekali kita refer kepada sinusoidal wave. So ini adalah sine wave. So jadi kalau pi sama dengan kosong darjah di sini, sin pun kosong. Kalau sini adalah 180.
So di sini 90, so nilai sin akan sama dengan 1. Okay. So kita masukkan 1 di sini dan kita boleh dapat nilai friction sama dengan 0.104 meter. So kemudian kalau kita kira semua sekali, kita boleh dapat masukkan nilai atmospheric pressure 10.3, kita masukkan apa suction head, acceleration head dan juga friction head di sini, kita boleh mendapat, kita kata absolute head dalam piston adalah 8.696 meter. Okey. So sekarang ni tadi pengiraan berkenaan dengan absolute head ataupun kita kata pressure condition di dalam silinder, di dalam piston sebenarnya. Kita pernah lihat satu soalan berkenaan dengan pressure di dalam piston. Okey, di dalam soalan C ini, kita kata kita akan mengira absolute pressure juga sebenarnya, pressure di dalam head, absolute head di dalam silinder, pressure di dalam silinder, tetapi di dalam discharge condition. Maksudnya bukan di dalam suction condition. Okey, apa beza rumusnya ialah rumus apabila kita mengira pressure di dalam di dalam discharge, kita perlu menambahkan dengan semua sekali perkara yang berlaku. Kerana apa? Idea dia mudah sahaja. Okey, kita ada piston di sini. Maknanya piston pump kita dan ini adalah suction line dan ini adalah delivery line. Okay. Ketika kita sedut, maknanya daripada piston kedudukan ini, kita sedut ke sana, kita gerak ke sana, kita perlu create vacuum. Oleh itu, untuk create vacuum, kita perlu tolak dengan everything yang occur di sepanjang perjalanan ini. Maknanya daripada atmospheric pressure, kita kena tolak ketinggian suction head, so kita kena tolak dengan friction yang ada, kita kena tolak dengan acceleration head yang ada dan seterusnya. Okey, tetapi apabila piston dah sampai dekat sini dan piston bergerak ke kiri untuk kita tolak air itu naik ke atas, air perlu melawan semua sekali perkara yang ada pada delivery line. Maksudnya air perlu melawan ketinggian pipe delivery ini, iaitu kita panggil delivery head. Air juga perlu melawan friction yang ada di dalam pipe. Air juga perlu melawan acceleration head yang ada di dalam pipe. Oleh itu, untuk mengira apakah pressure yang perlu ada pada piston di sini, kita kena mengambil kira keseluruhan pressure yang ada di dalam delivery line. Oleh itu, rumus absolute head akan menjadi atmospheric pressure, kita campurkan dengan delivery head, kita campurkan dengan acceleration head pada delivery, dan kita campurkan dengan friction head dalam delivery. So ini adalah rumus yang kita kata kita gunakan untuk mengira absolute head di dalam silinder. Silinder di sini membawa maksud di dalam piston pump kita. Okey, kerana kadang-kadang pelajar mungkin terkeliru, pelajar ingat itu adalah pressure yang ada di dalam line. Tak, dia adalah pressure yang dihasilkan di dalam piston pump itu sendiri. Okey, jadi maksudnya idea dia mudah sahaja. Sekiranya suction, kita akan tolak dengan all the parameter influence the system. Tetapi kalau discharge, kita akan campurkan dengan semua parameter yang mempengaruhi sistem tersebut. Okay. Pengiraannya sama, iaitu kita kata kita kena mengira semua sekali parameter ini, kemudian kita akan masukkan di dalam rumus. So, jadi kita akan mengira di sini. Cuma yang perlu berhati-hati, berdasarkan gambar rajah, kita tidak boleh menggunakan 6 sebagai head of delivery. Okey, delivery head, tetapi kita kena menggunakan 4.5 kerana kita delivery head tu maksudnya daripada center line piston sehinggalah ke permukaan air yang dihantar. Oleh itu dalam keadaan ini ia adalah 4.5 meter. Okey, acceleration head masih lagi menggunakan rumus yang sama yang ini. So kita masukkan. Cuma di dalam delivery head kita kena
pandai, kedudukan end, middle dan juga beginning itu berubah, tidak sama dengan suction. Di dalam delivery, kita kata piston akan menolak ke kiri seperti ini, menyebabkan kedudukan ini adalah sama juga dengan adalah starting point, beginning. Di sini adalah middle dan di sini adalah ending point. So walau bagaimanapun kita kata kedudukan angle, kita beranggapan bahawa arm di sini kita kata masih lagi sifar. Kalau bulat macam itu, okay, katakan ia bergerak ke sana. So jadi maknanya kalau suction kita tarik di situ, dia akan bergerak di sini dan dia menghasilkan kosong di sini 180 darjah. So di sini kita kata kita anggaplah arm itu pun kosong di situ, bergerak 90 darjah dan akhirnya 180 darjah. Okey. So jadi dengan beranggapan bahawa pada delivery line, pada beginning of delivery, kita kata ia masih lagi start dengan kosong, menyebabkan cos theta sama dengan 1 dan ia akan menghasilkan acceleration head at delivery part sama juga dengan 4.347 meter. Kemudian kita boleh mengira friction delivery. Okey. Friction at delivery pipe. So dengan mengira starting adalah kosong. Okey, oleh itu sign akan menghasilkan kosong, oleh itu friction pada delivery adalah kosong. Oleh itu kita boleh mengira semua sekali, kita dapati bahawa absolute head yang ada pada piston adalah 19.147 meter. Adalah 19.147 meter. Okey, kemudian kita mengira pada discharge stroke. So yang ini saya ringkaskan sahaja. So kita masukkan pada N, maksudnya pada theta sama dengan 180 darjah ataupun pi ataupun sama dengan pi. Okey, pi sama dengan 180 darjah dan dia akan menghasilkan nilai negatif untuk acceleration head iaitu 10.453 meter. Dan seterusnya kita mengira pada mid stroke. So pada mid stroke di sini kita anggap theta sama dengan 90 darjah atau sama dengan pi per 2. Jadi kalau kita masukkan di sini, kita dapati bahawa nilai acceleration head akan menjadi kosong. Okey. Dan tetapi nilai friction akan mempunyai nilai 0.721 meter. Jadi kalau kita mengira total absolute head at the mid charge adalah 15.521 meter. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita kata at mid here 15. So at the end sini kita kata 10. So and then at the beginning adalah 19. Jadi maknanya kita boleh dapat idea bahawa ketika ia menolak, ia mempunyai pressure yang tinggi. So apabila dia sampai dekat tengah, pressure dia akan berkurang sikit. So apabila dia sampai at the end, kita kata pressure dia telah kembali sama. Jadi kalau kita tengok kat sini, pressure dia lebih kurang sama dengan atmospheric pressure. Dia kembali kepada asal kerana apa? Air telah berjaya diangkat ke ke tempat yang lebih tinggi. Okey. So kemudian kita mengira soalan D berkenaan dengan separation. So separation is defined as the production of vapor in the cylinder on pump suction. This require the absolute pump pressure to fall to 2.4 meter absolute. So the minimum pressure occurs at the start of the suction stroke. Maksudnya pada suction stroke pada the beginning tu theta sama dengan kosong. Oleh itu kita boleh mengira nilai H tersebut. Kita tahu atmospheric pressure 10.3, suction head 1.5 dan kita boleh mengira nilai tersebut acceleration head adalah yang seperti yang tertera dan kemudian kita masukkan friction sama dengan kosong. So pengiraan ini sama dengan pengiraan dalam section A tadi. So boleh refer yang tersebut. Cuma bezanya ialah di dalam pengiraan ini kita akan biarkan nilai omega di sini sebagai unknown. Kerana apa? Kerana nilai H di sini telah diberi sebagai 2.4.
So yang ini saya rasa pelajar pernah melihat pengiraan ini. Cuma pada soalan yang terdahulu, kita tukar nilai omega ini dalam bentuk RPM, dalam bentuk N. Okey, cuma dalam soalan ini kita kata kita biarkan dia dalam bentuk omega sahaja. So it's okay. Dan cuma ingin memberi sedikit sedikit perbezaan kepada pelajar sahaja. Okay, kalau nak tukar kepada N boleh juga, tidak menjadi masalah. So jadi sekiranya kita mengira secara ini, okay, so di sini pastikan pelajar faham kenapa di sini menghasilkan kuasa 2. So di sini saya harap pelajar boleh alert tentang rumus untuk mencari cross sectional area. So kita kata A sama juga dengan pi d square over 4. Okay, diharapkan pelajar cuba buat sendiri, kira step by step. So insyaAllah pelajar akan jumpa step seperti ini. So jika dikira, kita dapati bahawa omega kuasa 2 sama dengan 17.44. Okay, dan seterusnya kita boleh mendapat omega sama dengan 4.176 radian per second, dan nilai ini kita ubah menjadi nilai RPM sama juga dengan 40 RPM. So ini merupakan had laju maksimum pump untuk beroperasi tanpa separation berlaku. Sekiranya lebih laju daripada nilai ini, so membawa maksud bahawa separation akan berlaku di dalam piston. Okay, yang ini cuma ingin menunjukkan cara pengiraan yang mengekalkan nilai omega. Kalau pelajar ingin tukar, boleh. Rumus yang common orang guna adalah U sama dengan R omega. So sama juga dengan pi dn over 60. So di sini kita ada R dan sini ada diameter. So saya rasa pelajar pun faham. Diameter sama dengan 2 R. So maksudnya kita boleh masukkan dan kita boleh cancel out nilai tersebut. So yang ini kita kata sekadar untuk menunjukkan ada pengiraan yang melibatkan omega sahaja, kita kekalkan dulu baru kita ubah kepada revolution per minute. So ada yang kita ubah dalam bentuk radian. Dalam bentuk RPM.